Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi pelajaran kita. Tajuk yang ketujuh iaitu mufrad, musanna dan jamak. Jadi boleh buka muka surat 57. Buka muka surat 57, ikut dalam bilangan dia. Kalau tak tahu bilangan bahasa Arab ni ada dalam ni. 57. Okey, hari ini kita nak belajar tajuk bahagian yang keempat dalam tajuk mufrad, musanna dan jamak ini, iaitu yang keempat ni, pecahan yang keempat ni ialah tajuknya al-muannatsu li ghairil akili. Al-muannatsu li ghairil akili. Al-muannatsu li ghairil akili, maksudnya untuk perempuan yang tidak berakal. Sebelum ni kita dah belajar lelaki berakal, perempuan berakal, lelaki tidak berakal, dan hari ni kita nak belajar perempuan yang tidak berakal. Baik. Okey. Maksud kita dari segi maksud semua dah faham Al-muannatsu bermaksud perempuan, li ghairil akili bermaksud yang tidak berakal. Ini ghain ni Ustaz tak jumpa huruf nga. Jadi Ustaz guna huruf ghain. Okey. Kita tengok contoh. Contoh untuk perkataan perempuan tidak berakal. Contoh ayat. Okey, contoh yang pertama iaitu as-sayyaratu kabiratu. Yang baca, siapa-siapa yang tengok kat rumah ni boleh cuba sebut ikut Ustaz As-sayyaratu kabiratu. As-sayyaratu kabiratu, maksudnya kereta yang besar. Kereta itu besar. Kereta itu besar. As-sayyaratu maksudnya kereta. Kereta ini ialah tidak berakal sebab dia bukan manusia. Yang berakal ni hanyalah manusia. Jadi dia tidak berakal dan dia perempuan. Kenapa dia perempuan? Sebab apa? Dia ada ta marbutah. Sebab apa? Dia ada ta marbutah. Jadilah dia seorang perempuan. Bukan seorang sebuah perempuan. Okey, ini kalau satu kereta. Kalau dua kereta, dia akan jadi as-sayyaratani kabiratani. Cuba baca sekali as-sayyaratani kabiratani. As-sayyaratani kabiratani, maksudnya dua kereta itu besar. Dua kereta itu besar. Ada dua kereta dan dua kereta ni kita nak cerita kereta ni besar. Itu kalau dua kereta. Kalau banyak kereta ataupun tiga ke atas, kita sebut as-sayyaratu kabiratu. As-sayyaratu kabiratu. As-sayyaratu kabiratu, maksudnya kereta-kereta itu besar. Kereta-kereta itu besar. Sebab sini ada tiga kereta. Maknanya kita nak kata kereta-kereta itu besar. Okey, contoh, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh ini adalah buku teks awak boleh tengok dekat muka surat 59. Boleh selak sekejap muka surat 59. Lepas ni kita akan balik muka surat 58 balik. Okey, dekat muka surat 59 tu dekat atas dia ada gambar ini. Gambar ini ialah gambar kampung. Perkataan yang kita nak guna hari ini ialah perkataan kampung. Kita tengok contohnya. Al-qaryatu jamilatun. Al-qaryatu jamilatun. Al-qaryatu jamilatun, maksudnya kampung itu cantik. Kampung itu cantik. Jadi al-qaryatu ialah perkataan yang perempuan. Kenapa? Sebab dia ada ta marbutah. Jadilah dia perempuan.
dan dia juga tidak berakal. Kenapa dia tidak berakal? Sebab dia bukan manusia. Ingat, yang berakal hanyalah manusia. Okey, ini satu kampung. Maknanya kita kata satu kampung itu cantik. Kalau ada dua kampung, kita nak kata dua kampung yang cantik. Kita kata al-qaryatani jamilatani. Al-qaryatani jamilatani. Al-qaryatani jamilatani. Maksudnya dua kampung yang cantik. Ada satu, ada dua. Maknanya kita nak kata, kita nampak dua kampung dan kita nak kata dua-dua ni cantik. Okey. Jadi kalau ada banyak kampung, kita nak kata kampung-kampung itu. Kita macam mana? Al-qura jamilatun. Al-qura jamilatun. Al-qura jamilatun. Maksudnya kampung-kampung itu cantik. Kampung-kampung dalam bahasa Arab kita sebut al-qura. Maksudnya ada banyak kampung. Okey. Jadi bagaimana kaedahnya? Tadi kita dah tengok contoh bagaimana kaedahnya. Yang sebetulnya lah. Kalau kita tengok contoh tadi. Okey, yang pertama kita tengok seperti biasa mufrad dia tidak ada penambahan. Dan musanna juga seperti biasa, dia mesti ada alif nun. Ini asas semua. Kalau ikut yang kita dah belajar, semua kena tambah alif nun. Tak ada kaedah lain. Tak ada tiba-tiba jadi alif ta ke, waw ta ke, waw nun ke, tak ada. Musanna ataupun dua yang menunjukkan dua mesti ada alif nun. Jadi biasanya kalau awak jumpa perkataan yang belakang dia ada alif nun, mesti bawa masuk ada dua benda tu. Maknanya benda tu ada dua. Tak kisah dia lelaki ke, perempuan ke, ada akal ke, tak ada akal ke, biasanya mesti dua kalau ada alif nun. Okey. Seterusnya, sini masalah sikit, iaitu jamak. Kalau ada banyak macam mana? Okey, kalau ada dua cara. Yang pertama, dia ganta ini tukarkan kepada alif ta, seperti mana yang perempuan yang berakal. Ta ini dia bukan tambah alif ta, dia tukarkan kepada alif ta. Jadikan kepada alif ta. Ta marbutah ni kena buang, masukkan alif ta. Okey, dan kaedah yang kedua ialah tiada kaedah khusus. Tiada kaedah khusus. Ini macam mana? Kalau dia tak ada kaedah khusus. Seperti kita tengok tadi contoh tadi, kita boleh tengok contoh tadi. Contoh belakang tadi, as-sayyaratu dia ada alif ta, tapi al-qaryatu dia tak jadikan alif ta, dia jadi perkataan al-qura. Jadi macam mana tu? Kenapa dia tidak jadi alif ta? Dia jadi perkataan yang baru. Okey, jadi macam mana kita nak ingat perkataan yang baru ni? Caranya adalah satu saja, iaitu perlu hafal. Nak tak nak awak kena ingat. Contohnya perkataan al-qaryatu. Kalau awak tak ingat perkataan al-qura, awak takkan boleh tahu perkataan al-qura itu. Maknanya kalau orang tanya macam mana jamak perkataan al-qaryatu, awak kena ingat perkataan al-qura. Kalau awak tak ingat, awak tak boleh jadikan dia al-qaryatu. Tak boleh. Salah. Nak tak nak awak kena ingat sajalah. Kena hafal. Okey, jadi kita tengok contoh-contoh perkataan yang perkataan-perkataan lain. Okay, ini boleh tengok muka surat 57 yang saya buka awal tadi, ada contoh ni. Okey, contoh yang pertama. Contoh pertama iaitu perkataan jam. Okey, kalau 1 jam kita sebut as-sa'atu. As-sa'atu. As-sa'atu maksudnya 1 jam. Kalau ada 2 jam kita sebut as-sa'atani. Kita boleh cuba sebut kat rumah. As-sa'atani. As-sa'atani maksudnya ada 2 jam. 1, 2. Kalau ada banyak jam, kita boleh sebut jam-jam ataupun 3 jam. Sebenarnya kita sebut as-sa'atu. As-sa'atu. As-sa'atu maksudnya jam-jam.
ada banyak jam, ada 3 jam ataupun 4 jam ataupun 10 jam, 100 jam pun sama sebutannya ya. Baik, jadi kita tengok kat sini ditambah alif ta kan. Alif ta. Kita tengok contoh lain, ada yang tak tambah alif ta. Okey, tengok contoh seterusnya iaitu basikal. Basikal dalam bahasa Arab kita sebut ad-darrajatu. Silap. Ad-darrajatu. Ja tak ada alif, kena pendek. Ad-darrajatu. Ad-darrajatu maksudnya basikal. Satu basikal. Kalau ada 2 basikal, kita sebut ad-darrajatani. Ad-darrajatani. Ad-darrajatani maksudnya 2 basikal. 1, 2. Kalau 3 basikal, kita sebut ad-darrajatu. Ad-darrajatu. Ad-darrajatu maksudnya basikal-basikal. Perkataan ini pun kita gunakan juga alif ta. Kenapa dia guna alif ta, Ustaz? Ustaz pun tak tahu. Orang Arab nak guna alif ta, dia guna alif ta. Sebab dia macam tu. Kalau orang tanya kenapa dia guna alif ta, kenapa dia tak guna yang macam Ustaz cakap tadi, kaedah khusus, kaedah lain, perkataan baru. Sebab apa? Sebab orang Arab nak gunakan perkataan ni, ikut dia lah. Bahasa dia. Okey, contoh yang ketiga iaitu kereta yang kita belajar tadi. As-sayyaratu. As-sayyaratu. As-sayyaratu maksudnya kereta. Satu kereta. Kalau 2 kereta, as-sayyaratani. As-sayyaratani. As-sayyaratani bermaksud 2 kereta. Kalau ada banyak kereta iaitu kereta-kereta, kita sebut as-sayyaratu. As-sayyaratu maksudnya kereta-kereta. Kalau kita tengok sini pun dia guna alif ta juga. Kita tak jumpa lagi contoh yang dia tak guna alif ta. Kita tengok contoh yang terakhir iaitu kapal ataupun feri. Kapal lah, kapal. As-safinatu. Maksudnya kapal. As-safinatu. As-safinatu bermakna ada 1 kapal. Kalau 2 kapal, kita sebut as-safinatani. As-safinatani maksudnya ada 2 kapal. Kalau ada kapal-kapal macam mana? As-sufunu. As-sufunu. As-sufunu maksudnya kapal-kapal. Jadi bila tengok kat sini contohnya dah jadilah lain. Dah tak guna tambah alif ta dah. Dia dah jadi lain dah. As-sufunu. Kenapa dia jadi as-sufunu? Wallahu alam, Ustaz tak tahu, tapi orang Arab sebut macam ini. Macam mana nak ingat Ustaz, kenapa dia tak jadi macam al-qura? Kenapa tak jadi as-sufana? Kan? Kenapa tak jadi as-sufna? Kenapa tak jadi as-sufni? Kenapa tak jadi as-sufinu? Kenapa as-sufunu? Wallahu a'lam, Ustaz pun tak tahu. Jadi macam mana nak ingat Ustaz? Macam mana nak ingat? Jadinya awak kena hafal. Nak tak nak awak kena hafal saja perkataan as-sufunu. Kalau awak tak hafal perkataan as-sufunu, awak tak akan jumpa, awak tak akan ingat lah. Awak tak boleh mandai-mandai jadikan dia as-safinatu. Tak boleh. Kalau tak kena maksudnya. Memang tak ada perkataan as-safinatu. Perkataan yang sepatutnya ialah as-sufunu. Jadi tengok balik contoh ini, tengok balik pada musanna. Semua jadikan, semua tambah alif nun. Tak ada kaedah lain dah. 2 mesti alif nun. Kalau 3 macam mana? Kalau 3 banyak, kaedah pertama iaitu alif ta. Kaedah yang kedua iaitu kaedah yang tak ada kaedah khusus, memang kena hafal. Baik, itu saja untuk minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Jadi kesimpulan, nak tak nak awak kena hafal perkataan-perkataan jamak bagi
perkataan perempuan yang tidak berakal. Kalau awak tak hafal, awak takkan tahu. Okey, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan ya.